terutamanya apa yang berlaku di dunia dan juga di Malaysia sekarang ni. Pertumbuhan global, kalau kita tengok dari segi pemulihan, sudah tentunya akan lebih pesat pada tahun ini disebabkan permulaan yang lemah tahun lepas. Kita mengalami kemerosotan ekonomi. Jadi tahun ini adalah munasabah untuk kita menganggarkan pemulihan ataupun pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat disebabkan kadar pertumbuhan yang negatif pada tahun lepas. Okey, itu di segi keseluruhan pertumbuhan di dunia. Kita boleh lihat tahun ini dari segi anggaran lebih kurang 5 hingga 6%. Okey. Di Malaysia juga kalau kita tengok dari segi pertumbuhan KDNK ataupun GDP juga akan berkembang dengan lebih pesat di mana anggaran antara 6 hingga 7%. Dari segi pertumbuhan ini adalah dianggarkan ditampung oleh kebanyakan penyambungan semula projek-projek infrastruktur berskala besar. Dari segi ECRL, MRT 2, jendela dan juga pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia juga yang juga akan membantu menaikkan kadar pertumbuhan di Malaysia. Okey, 7% ni adalah anggaran permulaan pada permulaan tahun ini. Tetapi kalau kita lihat sekarang pertumbuhan ini adalah dikurangkan sedikit kerana apa yang berlaku selama 3 bulan yang kita hadapi sekarang. Di Malaysia terutamanya kita menghadapi keadaan di mana kita ada PKP ataupun perintah kawalan pergerakan kedua 2 bulan lepas. Jadi itu juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita agak kurang dari berbanding dengan apa yang kita anggarkan pada awal tahun. Jadi hari ini World Bank ataupun Bank Dunia juga menurunkan kadar pertumbuhan kita kepada 6% daripada 6.7%. Jadi itu adalah apa yang berlaku sekarang, di mana anggaran pertumbuhan kita agak realistik selepas kita tahu apa yang berlaku setakat 3 bulan yang kita lalui akan menentukan hala tuju kita, di mana kadar pertumbuhan tidaklah setinggi yang kita jangkakan untuk tahun ini. Bila kita tengok belanjawan kita tahun lepas yang kita bentangkan untuk belanjawan 2021, di mana anggaran pertumbuhan adalah lebih tinggi, tetapi sekarang realistiknya kita akan lihat lebih kepada 6% berbanding dengan 7%. Jadi impak daripada PKP 2.0 berbanding dengan PKP yang kita hadapi tahun 2020 adalah lebih kurang daripada yang kita lalui sebelum ini. Mungkin dari segi aktiviti ekonomi yang dibenarkan adalah lebih menyeluruh, di mana PKP 2.0 ni tidaklah seketat PKP 1.0, di mana kebanyakan ekonomi aktiviti boleh dijalankan. Okay. So ini lebih kepada jangkitan sekarang yang kita lihat sudah menghadapi pemulihan dari segi R0 kadar kebolehjangkitan. Okey. Juga dari segi program yang imunisasi yang kita hadapi sekarang, melihat dari segi proses ataupun fasa-fasa yang dijalankan untuk membolehkan kita mendapat vaksinasi, ini amat positif untuk membantu pembukaan ekonomi dan juga aktiviti-aktiviti ekonomi yang lain selain daripada ekonomi aktiviti utama. Jadi kegiatan rekreasi, kegiatan pemulihan ekonomi lain boleh berjalan dengan lancar jika kita dapat menjalankan vaksinasi dengan lebih cepat. Tetapi berpandukan fasa-fasa yang kita lihat di sini, pada tahun hadapan
suku pertama atau kedua, mungkin kita dah dapat herd immunity ataupun immunity berkelompok yang kita jangkakan 75% daripada rakyat akan mendapat vaksinasi ini. Okey. Dari segi kesejahteraan ekonomi ataupun proses-proses di mana kerajaan membantu untuk memulakan ataupun menghidupkan ekonomi kita bermula daripada tahun lepas, di mana bermula dengan ketegasan permulaan dari PKP sampailah ke hari ini kita nampak ada kemajuan dari segi bantuan-bantuan yang disalurkan. Sebab bila kita hadapi keadaan ekonomi yang meruncing ataupun recession ataupun resesi dalam keadaan ekonomi, bantuan-bantuan ataupun stimulus daripada kerajaan itu amat penting. Jadi kita telah melihat banyak suntikan bantuan yang disalurkan, sama ada direct ataupun indirect. Yang indirectnya tahun lepas kalau kita tengok yang paling banyak adalah moratorium daripada bank-bank di Malaysia dalam package prihatin. Ya, itu banyak membantu dari segi meringankan beban rakyat, terutama golongan-golongan rentan menjalani kehidupan dalam keadaan yang tertekan menghadapi PKP dan sebagainya. Jadi itu membantu kelangsungan hidup, dan sekarang kita di peringkat yang lebih baik di mana kita akan memulakan economic activity setelah kita melalui banyak proses untuk menghadapi segala rintangan terutamanya pandemik COVID. Okay. Jadi melihat ke hadapan, pemacu pertumbuhan ekonomi sudah tentulah merangkumi aktiviti selain daripada pembuatan ataupun sektor-sektor pemulihan sektor kewangan, sektor-sektor dari segi pelaburan ataupun projek infrastruktur adalah yang dapat membantu proses pemulihan dengan lebih cepat. Ya. So perdagangan luar Malaysia juga dapat membantu. Ekspor kita nampak lebih berdaya saing. Kita juga kalau kita tengok dari segi pertumbuhan ekspor Malaysia adalah memberangsangkan, mendapat limpahan daripada pertumbuhan pesat dalam bidang teknologi. Kita juga mendapat keuntungan daripada rantaian pengeluar yang mana kita banyak ekspor produk-produk kita ke China. China banyak because China menghadapi kesan pandemik lebih awal, jadi pertumbuhan China adalah lebih pesat, lebih awal, dan kita juga mendapat limpahan daripada aktiviti berkenaan, dan kita sekarang lebih kepada mendapat limpahan daripada rantaian pengeluar. Okay. So apa yang berlaku juga melibatkan bantuan bukan sekadar dari segi pemangkin daripada kerajaan, juga bank negara membantu dari segi meringankan beban keuangan ataupun pinjaman ataupun kadar pinjaman untuk aktiviti perniagaan, ataupun meringankan beban pinjaman untuk rakyat di mana mereka terpaksa membayar kadar pinjaman yang tinggi kalau tidak diturunkan, dan juga sekarang dengan kadar OPR ataupun kadar semalaman yang diturunkan daripada 3% bermula tahun 2020 sampai sekarang 1.75%, ini dapat membantu dari segi mengurangkan kadar pinjaman bulanan yang dibayar oleh rakyat untuk perumahan dan sebagainya. Jadi ini dapat membantu dari segi kecairan ataupun cash flow untuk rakyat, dan juga membantu dari segi kemudah cairan untuk corporate ataupun company, syarikat-syarikat yang ingin melabur
Jadi memberi kemudahan bila kadar pinjaman adalah lebih rendah. Okay. So dari segi pelabur asing, jadi tahun lepas memang kita selalu dengar pelabur asing keluar dari pasaran Malaysia. Tapi itu lebih kepada pasaran equity Malaysia, bukannya keseluruhan pasaran. Jadi kalau kita tengok dari segi pasaran bond di Malaysia lebih berdaya saing. Tahun lepas kita menerima sebanyak 18 bilion dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, dalam keadaan pandemik. Sudah tentunya memang kita menganggap ini satu keadaan yang agak meruncing dan pelabur asing mungkin akan keluar daripada pasaran Malaysia. Itu yang terjadi dari segi pasaran equity, tetapi dalam pasaran bond kita lihat di sini cuma 3 bulan, di mana bulan Mac, April yang paling teruk kadar pelabur asing keluar daripada Malaysia. Tetapi selain daripada bulan-bulan itu, semuanya positif. Maknanya keyakinan ataupun pulangan daripada bond Malaysia berbanding bond luar adalah amat menguntungkan kepada pelabur asing. Dan sebab itulah kita tengok tahun lepas sahaja kita menerima sebanyak 18 bilion. Dan sekarang baru 2 bulan kita dah menerima sebanyak 11 bilion. Ya, itu menunjukkan keyakinan dan juga keuntungan ataupun perbandingan antara pulangan bond Malaysia berbanding dengan bond-bond luar. Okay. So unjuran kami setelah melihat keadaan yang berlaku sekarang, seperti yang saya cakap kan tadi, KDNK GDP Malaysia lebih kurang 5 atau 6% yang lebih realistik setelah kita menghadapi keadaan yang merunsingkan 2-3 bulan lepas. OPR kita yakin 1.75% ini adalah berpatutan dan membantu untuk pelabur-pelabur mendapatkan pinjaman yang lebih rendah dan juga membantu dari segi rakyat membayar balik pulangan bayaran balik pinjaman dengan kadar yang lebih rendah. Okay. Ringgit Malaysia mungkin lebih akan kukuh dalam masa 6 ataupun 12 bulan kerana US dollar ataupun US dollar akan lebih lemah kerana banyak stimulus ataupun bantuan yang dikeluarkan oleh kerajaan Amerika untuk membantu keluar daripada pandemik COVID ini. Okay. Selain dari itu, kalau kita tengok dari segi MGS ataupun government bond yield, kita telah naik ke 3.45% untuk 10 tahun MGS minggu lepas, tapi sekarang dah mengukuh sedikit bawah 3.40. Jadi kita anggarkan keadaan ini akan berterusan dari segi permintaan dan penawaran government bond dan yields akan berlega sekitar 3.2 hingga 3.8. Ya. So senario pertumbuhan pada tahun 2021 adalah seperti yang terpapar di sini. Kita anggarkan pada asasnya ataupun base case kita, pemulihan akan lebih teratur dan hubungan Amerika dan China lebih tenang dan kurang bermusuhan melihat keadaan Presiden baru US sekarang. Implikasi kalau kita tengok dari segi senario asas, kedua-dua asset class iaitu equity dan bond akan lebih positif. Dan ekonomi akan berkembang dengan kadar yang sederhana. So jadi kita akan tengok pemulihan mata wang Asia ataupun kelemahan US dollar. Okay. Tetapi beberapa bulan yang lepas
senario ataupun ekspektasi daripada market adalah melihat kepada pemulihan yang lebih baik. Bermaksudnya sentimen adalah lebih daripada yang dianggarkan sebelum ini. Maknanya melihat kepada pemulihan ekonomi yang lebih cepat ataupun pemulihan ekonomi yang lebih tinggi daripada yang dijangkakan. Ini berpandukan kepada aktiviti vaksinasi dan juga kadar ataupun kes-kes COVID yang menurun. Jadi sentimen yang lebih tinggi menyebabkan penjualan aset-aset yang selamat seperti bond dan pengukuhan ataupun mengambil risiko yang lebih tinggi di dalam equity. Jadi itu yang berlaku dalam beberapa bulan yang lepas, di mana kita lihat prestasi bond fund ataupun unit trust fund adalah lemah berbanding equity. Okay. So jadi ada beberapa sukuk fund yang kita akan pertimbangkan dalam keadaan ekonomi sekarang. Jadi dana-dana ini mensasarkan pulangan pendapatan secara konsisten untuk pelaburan sukuk. Okay. Jadi kita bentangkan 3 jenis sukuk fund yang ditawarkan oleh Maybank. Jadi ada 3 jenis, masing-masing mempunyai karakteristik yang berlainan. Yang pertama, Maybank sukuk fund memang khusus untuk melabur di dalam sukuk yang lebih selamat, iaitu AA minus ke atas, dan 2 lagi dana sukuk boleh melabur juga di dalam single A, iaitu A3 ke atas. Okey. Jadi pelabur di dalam sukuk ni sebenarnya pelabur-pelabur yang mempunyai jangka masa pelaburan yang sederhana. Jadi 3 hingga 5 tahun supaya mendapat pulangan yang lebih stabil. Terutama dalam masa ketidakstabilan yang kita hadapi dalam setahun lepas. Jadi kalau kita tengok dari segi perjalanan prestasi sukuk dalam setahun yang lepas, memang tidak stabil. Tapi seperti yang saya cakapkan, pelabur untuk sukuk ini akan lebih mendapat pulangan yang lebih stabil jika menetapkan jangka masa yang lebih panjang, mungkin 3 hingga 5 tahun, untuk mendapat prestasi yang lebih stabil ataupun yang lebih sustainable lah. Okay. So dari segi akses, kenapa kita melabur dalam sukuk, ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, sudah tentulah kita Malaysia sebagai penerbit sukuk terbesar dunia mempunyai sukuk yang banyak di dalam market yang kita boleh melabur, yang sesuai dengan risiko yang kita ambil untuk fund-fund kita. Ada yang single A, ada yang double A. Tapi suka saya tekankan di sini, walaupun dana ini boleh melabur dalam single A, kebanyakan single A yang kita laburkan ataupun yang kita masukkan ke dalam portfolio kita adalah single A yang kuat. Contohnya lah seperti di RB Hicom. Di RB Hicom is single A, tapi dia memang mempunyai kekuatan balance sheet yang kuat dan juga business model yang kuat. Tetapi mungkin keadaan cyclical ataupun jenis-jenis bisnes yang dihadapi mungkin mengalami sedikit kemerosotan dalam keadaan tertentu, dia adalah single A, tapi single A yang kuat. Okay. Kita juga mengagihkan pendapatan secara konsisten daripada pulangan sukuk ini kepada pelabur, dan pelaburan inilah patuh syariah. Okay. Ini adalah prestasi dana-dana yang kita tunjukkan di sini.
lebih pentingnya kita lihat dari segi prestasi jangka masa yang lebih panjang, 3 tahun ataupun sepanjang dana ini dikeluarkan, iaitu lebih kurang 4% setiap tahun selama dikeluarkan fund ini. Jadi dalam masa terdekat, seperti yang saya cakapkan, prestasi dana bond adalah lemah disebabkan kegusaran market ataupun pelabur melihat keadaan kadar interest rate yang akan meninggi jika keadaan ekonomi menaik dengan terlalu cepat. Okey. Jadi disebabkan kebimbangan kadar ataupun interest rate yang tinggi, harga bond akan turun. Itulah yang dibimbangkan dari segi apa yang berlaku sekarang. Tetapi kita tahu perkembangan ekonomi tidaklah seperti sekuat yang kita jangkakan sebelum ini. Jadi tidak ada sebab yang munasabah untuk central bank ataupun bank dunia ataupun bank negara-negara masing-masing untuk menaikkan kadar interest rate. Jadi kita juga mendapat dari segi information daripada Federal Reserve ataupun bank negara US yang interest rate akan dikekalkan di tahap sekarang ini, iaitu 0 hingga 0.25 sampailah tahun 2024. Seperti Malaysia juga, kita melihat dari segi kadar OPR kita akan bertahan 1.75 sampailah tahun hadapan, mungkin pertengahan tahun hadapan, selagi kita tidak melihat kegiatan ekonomi yang lebih mampan, kadar inflasi yang lebih stabil, saya rasa bank negara tidak akan menaikkan kadar OPR. Jadi dari segi expectation daripada market yang interest rate itu akan naik lebih cepat adalah terlalu premature ataupun terlalu awal untuk memikirkan interest rate ataupun OPR kita akan naik lebih cepat. Jadi pergerakan ataupun prestasi bond terkesan daripada kebimbangan itu. Tapi sekarang setelah ada adjustment ataupun perubahan yang kita lihat setakat hari ini, di mana interest rate dah semakin stabil. Kita tengok tadi MGS 10 tahun pun dah stabil dalam keadaan 3.4%. Jadi prestasi bond fund ataupun dana bond kita akan lebih stabil di masa hadapan, ya. So dalam keadaan begini, strategi dana kita adalah bertumpu kepada sukuk yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat berbanding dengan sukuk yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Kenapa? Sebab sukuk ini memberikan pulangan ataupun keuntungan dipanggil profit rate lah, keuntungan yang lebih tinggi, kadar keuntungan yang lebih tinggi, sebab dalam keadaan expectation yang interest rate akan naik, jadi syarikat-syarikat yang mengeluarkan sukuk sekarang akan memberikan kadar pulangan yang lebih tinggi untuk pelabur-pelabur memberi ataupun membeli bond-bond mereka ataupun membeli sukuk mereka. Jadi kita akan mendapat kadar keuntungan yang lebih tinggi dari segi isu-isu yang baru sekarang. Itu kita akan dapat menghasilkan satu keadaan di mana kadar keuntungan ataupun yield untuk dana bond kita adalah lebih tinggi sekarang. Jadi kebanyakan bond-bond kita ataupun dana-dana kita sekarang menghasilkan hasil kasar portfolio lebih kurang hampir kepada 4%. Kalau kita lihat di sini,
muka surat 24 ni, hasil kasar portfolio untuk dana-dana ini adalah lebih kurang 3.6, 3.8. Ini pada 4 Mac. Tapi setelah ada perubahan lagi di bulan Mac ini, setakat semalam kadar ini adalah lebih tinggi, hampir kepada 4%. Jadi kulangan untuk pelabur-pelabur di dalam dana sukuk ini adalah lebih tinggi pada masa hadapan. Okay. So, alright, itu sedikit sebanyak update ataupun perkembangan sukuk ataupun fixed income market di Malaysia.